Selepas 2 tahun, negara bakal melonggarkan SOP berkaitan COVID-19 di Malaysia. Apakah maknanya kepada ekonomi negara? Dan bagaimana pula dengan data ekonomi semasa kini dalam cerminan kesejahteraan ekonomi era pemulihan ini? Dan juga di samping itu, perkembangan penggubalan dasar monetari luar negara juga akan terus menjadi pengaruh besar kepada rantau ini dan juga Malaysia khususnya. Bagi mengulas perkara ini, kita bersama dengan Abdul Muiz Nur Halim, iaitu pakar ekonomi MIDF Research yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Abdul Muiz, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali, mungkin komen segera kita melihat kepada keputusan melonggarkan SOP yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan ini. Apakah kesan langsungnya kepada ekonomi negara? Okey, terima kasih Najib. Bagi saya pembukaan semula ekonomi negara ini adalah satu bentuk keyakinan terhadap penambahbaikan situasi kesihatan awam kerana kesan daripada program pemberian vaksin dan kejayaan penurunan kes jangkitan COVID-19. Jadi saya melihat keputusan yang dibuat untuk melonggarkan SOP ini adalah satu keputusan yang berasas dan wajar. Dari segi kesan langsung kepada ekonomi, saya berpendapat aktiviti ekonomi dalam negara akan mula bertambah baik secara berperingkat. Kerana kita telah lihat kelonggaran SOP yang telah diperkenalkan mulai daripada suku ketiga tahun lalu, kita dapati data-data terkini menunjukkan peningkatan, contohnya dari segi perbelanjaan pengguna, aktiviti perdagangan runcit dan juga perdagangan borong. Kebanyakannya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Jadi secara kasarnya saya kira kita akan nampak impak positif kepada aktiviti ekonomi dalam negara dan momentum ini akan terus bertambah baik kerana orang ramai akan lebih rasa selesa untuk pergi keluar, meningkatkan perbelanjaan di luar rumah. Malah kita boleh jangka aktiviti sukan dan juga rekreasi juga akan menaik. Dan bagi para peniaga pula, saya menjangkakan permintaan akan terus berkembang kerana selain dari perbelanjaan isi rumah, peningkatan jumlah pelancong dari luar negara juga akan memberi sokongan kepada sektor pengangkutan, pelancongan dan juga perkhidmatan seperti hotel dan penginapan. Okey, Muiz, kalau kita melihat juga indeks pelopor yang meningkat kepada 110.8 mata bagi bulan Februari 2022, ini menunjukkan aktiviti ekonomi negara akan terus meningkat. Mungkin adakah momentum ini kita akan melihat momentum positif ini akan berterusan dan sebaliknya mungkin apa juga mungkin antara risiko-risiko yang boleh menjejaskan prestasi ekonomi negara dalam tempoh terdekat mungkin? Okey, seperti yang saya nyatakan, kita dapati kelonggaran SOP ataupun pembukaan semula ekonomi ini memberi kesan positif kerana memang kita dapati berdasarkan indikator-indikator yang terbaru yang menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi semakin bertambah baik. Jadi kita merasakan dari segi keputusan untuk melonggarkan SOP yang telah diumumkan baru-baru ini juga akan menyebabkan aktiviti ekonomi kita akan terus semakin bertambah rancak mulai daripada suku kedua dan ke bulan-bulan akan datang. Cuma dari segi tekanan inflasi adalah antara perkara yang saya kira mungkin boleh memberi kesan kepada kemampanan ekonomi negara kerana saya agak bimbang melihat kepada kenaikan harga barang khususnya barang makanan yang boleh menjejaskan kemampuan membeli para pengguna untuk barang-barang atau aktiviti-aktiviti lain kerana lebih banyak wang perlu dibelanjakan bagi membeli barang-barang makanan. Itu isu yang pertama. Bagi saya isu yang kedua pula ialah kita agak bimbang melihat kepada situasi di China kerana sekatan berkaitan COVID-19 yang semakin diketatkan khususnya di bandar utama seperti China, di Shanghai dan juga kini terdapat kebimbangan perkara yang sama mungkin akan dikuatkuasakan di Beijing. Kita dapati ini mungkin memberi kesan langsung kepada perdagangan ekonomi negara kerana pada bulan Mac ini kita dapati terdapat tanda-tanda ekspor ke China itu sendiri telah menunjukkan tanda-tanda prestasi yang lebih sederhana berbanding bulan sebelumnya. Dan tadi Muiz menyentuh tentang inflasi ini sangat menarik. Kalau di Malaysia ini masih dalam keadaan terkawal kalau boleh disifatkan. Namun kalau kita melihat adakah tekanan harga ini akan terus meningkat untuk bulan-bulan mendatang melihat kepada mungkin kos bahan mentah yang semakin meningkat dan juga gangguan bekalan rantaian bekalan? Ya benar. Dari pengamatan kami, tekanan kepada para pengeluar juga adalah satu punca utama kenaikan harga. Kerana kita lihat seperti data yang telah diumumkan baru-baru ini, inflasi yang dihadapi oleh para pengeluar meningkat sebanyak 11.6% bagi bulan Mac. Ini menandakan
kadar inflasi yang lebih tinggi berbanding harga yang dibayar oleh para pengguna, dan keadaan ini telah berlanjutan selama lebih kurang 15 bulan, yang mana kadar inflasi yang dibayar oleh para pengeluar lebih tinggi. Kesan daripada subsidi pula menyebabkan jumlah ataupun magnitud ataupun kadar kenaikan harga yang dibayar oleh pengguna dapat dihadkan. Cuma kita dapati sebenarnya kenaikan ini digalas oleh kerajaan kerana pemberian subsidi dijangka lebih tinggi berbanding apa yang diunjurkan bagi bajet 2022. Dan sekiranya prestasi ataupun kedudukan harga komoditi global terus kekal tinggi, ini mungkin memberi satu risiko kenaikan harga akan terus meningkat. Selain daripada peningkatan kos bahan mentah, saya merasakan peningkatan harga barang makanan mungkin akan menjadi satu isu utama. Okey. Saya membawa perbincangan ini melihat kepada peringkat antarabangsa ataupun dasar monetary di Amerika Syarikat khususnya. Bagaimana untuk kita melihat jangkaan MIDF Research sendiri mengenai keputusan mungkin mesyuarat dasar monetary yang bakal diumumkan oleh Reserve Persekutuan pada minggu hadapan? Adakah kita bakal melihat the Fed akan menaikkan kadar asasnya pada 50 mata asas melihat kepada kadar inflasi yang begitu tinggi di Amerika Syarikat pada ketika ini? Ya, bila kita lihat daripada segi suasana di Amerika, tekanan inflasi yang dihadapi memang terus kekal tinggi kerana pada bulan Mac kadar inflasi melonjak kepada 8.5%, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 40 tahun. Jadi saya kira Fed akan terus untuk mengekalkan rancangannya untuk mengetatkan lagi dasar monetarinya. Jangkaan buat masa ini ialah peningkatan sebanyak 50 mata asas pada mesyuarat pada minggu hadapan, yang mana ini akan meningkatkan paras kadar Fed Funds kepada 0.75% ke 1%. Dan walaupun kita lihat pertumbuhan ekonomi pada suku pertama adalah lebih rendah berbanding apa yang dijangka sebelum ini, tapi saya kira bila kita lihat dari segi prestasi perbelanjaan, ini masih kekal terus berkembang dan kita lihat tekanan permintaan ini akan terus berlaku. Jadi ini akan terus menyokong perlunya Fed untuk meningkatkan kadar faedah bagi mengekang tekanan inflasi yang lebih tinggi. Okey, mungkin tidak mudah untuk menjadi the Fed pada ketika ini. Banyak data yang perlu dipertimbangkan. Dengan data pasaran buruh kalau kita melihat di Amerika Syarikat bagi April 2022 juga akan diumumkan pada minggu hadapan. Adakah kita melihat data terbaru ini akan mampu mengubah keputusan ataupun pendirian the Fed untuk terus menaikkan kadar faedah, ataupun data pasaran pekerjaan ini mampu menyebabkan sebarang kejutan dalam keputusan tersebut? Dari segi jangkaan kasar, kita menyangka pasaran buruh di Amerika akan terus kekal kuat kerana dari segi jumlah pekerjaan yang ditambah dari bulan ke bulan kekal pada paras yang amat memberangsangkan. Contohnya pada bulan April, data yang mungkin akan dikeluarkan pada minggu hadapan akan menunjukkan peningkatan pekerjaan sekitar 400,000, iaitu lebih kurang sama dengan apa yang dicatatkan pada bulan Mac. Cuma sekiranya data ini lebih lemah berbanding apa yang dijangka, kita mungkin dapati Fed akan lebih berhati-hati kerana peningkatan kadar faedah yang terlalu agresif mungkin akan memberi kesan buruk kepada keadaan ekonomi di Amerika Syarikat sendiri. Okey, Mak Muiz, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Kita membincangkan banyak perkara daripada tempatan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Penting untuk kita melihat ke semua data-data ini dan juga perkembangan ini. Terima kasih Saudara Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.